Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, tuan-tuan puan-puan, apa khabar? Pada video kali ini saya akan sambung daripada apa perbincangan kita yang lepas, iaitu ini adalah bahagian keempat daripada siri bagaimana kita nak melihat sesuatu isim itu, iaitu kita melihat daripada 7 aspek ataupun 7 perspektif. Okey, jadi ini adalah bahagian keempat, iaitu kita menceritakan tentang isim, melihat isim daripada jumlah dia. Okey, jadi saya rasa ramai dah sedia maklum kan, ramai dah tahu dalam isim bila kita cerita pasal jumlah ni, kita tak lari daripada 3 term ni, iaitu mufrad, musanna, jama'. Okey. Jadi bila kita cerita pasal mufrad, kita tahulah ini mufrad ni untuk satu orang. Okey. Bila kita cerita pasal musanna, dia akan maksud dia 2 orang. Mufrad 1, musanna 2. Itu tak larilah. Kemudian cerita pasal jama', dia adalah lebih daripada 3. Lebih ataupun sama, lebih ataupun sama dengan 3. Jadi maksudnya 3 dan ke atas itu kita kata jamak. Okey, jadi sebelum tu saya nak bagi disclaimer lah kat tuan-tuan puan-puan. Video ni agak panjang sikit video kali ni, sebab saya akan cerita dengan terperinci berkaitan setiap satu ni, iaitu mufrad, musanna dan jamak. Okey, jadi tuan-tuan kena stay lah dengan saya sampai habis. Tapi tuan-tuan, sebabkan video ni adalah video recorded, tuan-tuan boleh rewind balik, boleh tengok balik, pause, study, rujuk buku-buku. Tak perlu nak tengok sampai habis, nak fahamkan semua. Sebab apa, mungkin ada yang part yang mungkin agak memeningkan sedikit, tapi insya-Allah saya cuba ungkapkan ataupun saya cuba terangkan dengan teliti dan kata apa, satu persatu lah. Saya tak nak peningkan tuan-tuan. Sebab apa? Kita jangan pemeningkan bahasa Arab ni. Kita tak perlu nak bincang, sebab kita orang awam. Kita hanya perlu faham orang kata apa, benda yang related dengan kita. Sebab kita bukan mufti ke, kita bukan ahli agama nak kena buat hukum dan sebagainya kan. Jadi kita cukup faham sekadar mana kefahaman kita sebagai orang awam lah. Okey. Okey, jadi yang pertama sekali saya nak clarify balik daripada awal. Seperti biasa, kita dah selesaikan 1, kita dah selesaikan 2, kita dah selesaikan 3. Sekarang ni kita membincangkan tentang jumlah, iaitu kita membincangkan tentang mufrad, musanna dan jamak. Okey, jadi kita ada lagi berapa, 5, 6, 7. Okey, itu video-video selepas ni lah. Okey, yang pertama sekali, bila kita cerita pasal al-ismul al-mufrad, iaitu apa itu ismu mufrad? Kalau kata bahasa Melayu dia, kita kata dia sebagai makna tunggal. Okey, makna tunggal. Ataupun satulah, singular dalam bahasa Inggeris. Sama ada dia muzakkar ataupun dia muannas, tak kisah. Okey, contoh dia, saya bagi satu contoh. Aliyun. Aliyun. Okey, Ali lah. Ini adalah mufrad. Ali mufrad. Hisan. Hisan ni apa tuan-tuan? Hisan, kuda kan? Kuda. Ini mufrad, satu. Okey, ini muzakkar. Okey, kalau muannas kita kata macam fatatun. Fatatun ni ataupun dia gadis. Mufrad. Dia mufrad muannas. Kalau kita nak kata, yang ini mufrad muzakkar, yang ini mufrad muannas. Okey. Ataupun maidatun, hidangan. Okey, hidangan. Okey, boleh. Baik. Saya rasa semua okey di situ ya. Okey. Kita pergi kepada perbincangan kedua, iaitu al-ismul al-musanna. Okey, ini adalah saya cakap dengan tuan-tuan tu lama sikitlah. Tapi tak apa, tuan-tuan boleh pause, boleh play balik macam biasa, nak rewind ke, nak forward ke. Kalau dah tahu, forward, kita tengok pada bab seterusnya. Okey, jadi dalam al-ismul musanna ni kita kata dia adalah 2 orang, ataupun 2 benda, ataupun 2 biji dan sebagainya. Dia tak kisah dia boleh muzakkar, boleh muannas.
Okey, cara yang terbaik adalah kita nak faham bila kita sebut tentang al-isim musanna ni, formula yang paling mudah adalah kita tambahkan alif dan nun. Tambah alif dan nun kepada mufrad. Okey. Minta maaf saya padam balik nak bagi mudah. Kepada mufrad. Okey, contoh dia kita mufrad, bila kita formula dia adalah isim mufrad, kita tambahkan alif dan nun. Okey, contoh dia apa? Contoh dia al-muhandisani. Saya lah al-muhandisan, al-muhandis, al-muhandisani. Okey. Dia tambah alif dan nun. Okey. Tuan-tuan tanya saya, dia mesti jadi al-muhandisani ke? Ya, betul. Dia tak akan jadi al-muhandisanu. Tak akan. Sebab apa? Memang macam tu. Kalau saya nak kata dia ni kalau nak i'rab dia kasrah ke? Bukan. Dia bukan kasrah. Tanda musanna dia adalah alif nun. Itu nantilah, itu i'rab punya part. Kita tak bincangkan i'rab lagi setakat ni sebab saya tak nak tuan-tuan pening kepala kan. Okey. Yang ini mufrad campur alif nun al-muhandisani. Okey, sekarang ni saya nak cerita macam mana kalau dia mansub dengan majrur. Kalau dia mansub dengan majrur, okey, sama juga tapi dia tambah ya nun. Dia tambah ya nun. Akhir dia tetap baris bawah. Okey. Contoh dia saya bagi ad-daulataini. Dua negara. Ad-daulataini. Ad-daulataini. Dua negara. Okey. Yang ini tuan-tuan boleh tengok beza dia. Okey. Okey, ni saya lukis. Saya tulis ni lah. Satu yang ni kita kata dia sebagai marfu'. Marfu'. Okey. Satu lagi kita kata sebagai mansub dan majrur. Memang tetap formula dia macam ni. Tuan-tuan jangan risau. Memang formula dia tetap dia macam ni. Dia tak akan jadi pelik-pelik lah. Okey. Okey. Sekarang ni kita pergi satu level seterusnya. Ini kata level asas lah. Ni kita pergi pada level yang sikit susah lah. Bukan susah sangat, sikit saja. Okey. Kita pergi macam mana kalau kita nak buat dekat isim-isim yang lain. Isim maksur, isim mamdud, isim apa tu? Apa satu lagi tu Allah? Isim mangkus. Macam mana kita nak buat dekat isim-isim macam tu? Okey, saya mulakan dengan isim maksur lah. Okey, contoh dia macam saya kata fata. Okey, fata. Okey, fata ni apa tuan-tuan? Fata ni pemuda. Kalau kita kata gadis, dia jadi fatatun. Okey, sekarang ni saya nak tukarkan dia jadi isim musanna. Apa tuan-tuan rasa dia akan jadi? Okey. Dia bila nak jadikan dia musanna, dia akan jadi fata ya ni. Sama juga, dia akan tambahkan alif dengan nun di belakang. Okey. Kemudian macam mana saya nak jadikan dia sebagai mansub dengan majrur? Satu level lagi tu. Jangan pening tuan-tuan tengok slow-slow. Kalau fata yain, dia akan jadi fata yaini. Fata yaini. Dia akan jadi, dia ada alif nun juga di belakang dia. Okey. Ini maksur. Maksur. Okey. Macam mana kalau saya nak kata dia mamdud, mangkus. Mangkus, tuan-tuan ingat lagi kan? Boleh tengok video yang sebelum-sebelum ni, kita cerita, kita dah bincangkan maksur tu apa, mangkus tu apa, mamdud tu apa. Okey, macam mana kalau saya nak kata dia mangkus? Mangkus ni yang ya di belakang dia. Okey, contoh dia saya bagi al-muhami. Al-muhami, iaitu peguam kan. Kita biasa pakai ni sebab ini memang orang kata apa, contoh-contoh yang glamour lah.
Ini adalah mengkus. Jadi macam mana kita nak kata dia musanna, berdua, dua orang peguam? Kita boleh kata dia al-muhami yani. Al-muhamiyani. Okey. Okey. Sekarang ni satu lagi. Macam mana saya nak kata dia dalam keadaan mansub ataupun majrur? Contoh dia, saya nak kata ja'al muhami, telah datang peguam. Okey, ini satu peguam. Ja'al muhamiyani, telah datang dua peguam. Itu dia dalam keadaan dia marfu'. Dalam keadaan dia marfu'. Kalau saya nak kata dia mansub dengan majrur, macam mana tuan-tuan? Contoh saya nak kata saya telah nampak dua orang peguam. Kita boleh kata ra'aitu al-muhamiyaini. Al-muhamiyaini. Saya telah nampak dua orang peguam. Tuan-tuan tengok, susah ke senang? Senang kan? Dia tambah alif nun dan dia tambah ya nun. Masih sama. Isim musannad ni macam saya cakap tadi, dia mudah saja, dia tak susah. Dia bukan complicated. Yang lepas ni yang jamak muzakkar salim, jamak taksir ni yang kita lepas ni yang agak complicated sikit lah. Tapi tak apa, saya cuba nak terangkan tuan-tuan dengan kaedah yang lebih mudah untuk faham. Okey, saya dah contoh untuk tu. Sekarang ni macam mana kalau saya nak kata dia kalau dia isim mamdud? Isim mamdud ni apa tuan-tuan? Ingat balik, dia adalah hamzah di belakang. Contoh dia, saya bagi satu, khadra. Khadra ni apa? Sayuran kan? Sayuran. Sayur. Khadra'u. Okey. Dia adalah, kalau khadra ni, dia adalah mamdud. Okey. Jadi, akhir dia kalau dua sayur, kita nak kata dia boleh jadi sebagai rawani. Okey, dua sayur. Tuan-tuan tengok belakang dia, dia akan ada perubahan, iaitu hamzah ni dia akan menjadi waw. Okey, itu je yang special sikit lah. Hamzah dia akan jadi waw, dan alif dengan nun seperti biasa. Okey. Kemudian macam mana kalau kita nak kata dia sebagai dua sayur? Dua sayur secara mansub dan majrur. Khadrawaini. Tetap sama, iaitu alif hamzah dia bertukar menjadi alif. Okey. Saya pakai pen merah nak bagi nampak mudah. Okey. Yang ini bila dia keadaan marfu'. Okey. Yang ini dia bila dia keadaan mansub majrur. Mansub dan majrur. Ini marfu'. Jadi okey, jadi dia adalah keadaan mansub dan majrur, ini keadaan marfu'. Okay, ini yang biasa kita keliru sikit lah. Bila kita cerita maksur, mangkus, mamdud ni, kita tu blank, kita tu jam orang kata. Terus dah tak nampak dunia dah kan. Sebenarnya mudah je. Formula dia macam ni. Cumanya yang mamdud ni kita tengok kepada hamzah dia. Dia akan bertukar menjadi waw. Nampak tak? Hamzah dia bertukar menjadi waw. Okey, baik mudah Okey. Okey, sekarang ni macam mana kalau saya nak kata kalau dia jadi mudhafun ilaih? Ini yang menarik ini. Macam mana kalau saya nak kata dia jadi mudhafun ilaih? Okey, contoh dia, saya nak kata telah datang dua orang guru lelaki bahasa Arab. Okey, cuba bagi tuan-tuan buat contoh ayat. Okey, boleh cuba sendiri, Okey, kita buat contoh ayat. Telah datang dua guru lelaki bahasa Arab. Hadara mudarrisa. Okey, kalau kita nak kata dua orang guru, kita kata mudarrisani.
Telah datang dua orang guru. Telah datang dua orang guru. Okey. Tapi guru apa? Kita tanya balik. Jadi kalau kita nak kata guru bahasa Arab, kita tulis dulu al-lughatil Arabiyah. Telah datang dua orang guru lelaki bahasa Arab. Okey. Dalam keadaan ini, yang ini dia menjadi mudhaf. Okey. Yang ini dia menjadi mudhafun ilaihi. Jadi dalam keadaan segini kita boleh buat, kita akan padamkan nun di belakang. Jadi sifir dia sangat mudah. Sifir dia apa tuan-tuan? Sifir dia kalau tuan-tuan nak gabungkan dia dalam ayat, kita akan hilangkan nun yang di akhir itu. Hilangkan nun di akhir itu, dia akan jadi hadara mudarrisal al-lughatil arabiyyah. Sebab apa? Dia mudhafun ilaih. Okey. Contoh lagi, apa lagi contoh? Saya nak kata macam mana kalau kita nak kata kita telah lihat dua orang guru bahasa Arab. Supaya saya nak tunjuk kat tuan-tuan contoh kalau dalam mansub dengan majrur. Hadara al-mudarrisai al-lughatil ra'aitu mudarrisai al-lughatil arabiyyah. Apa maksud dia tu? Maksud dia, saya telah nampak dua orang guru bahasa Arab. Okey. Ra'aitu mudarrisai al-lughatil arabiyyah. Apa maksud dia tuan-tuan? Kat sini sebenarnya asal dia adalah ada nun kat sini. Tapi apa jadi nun ni? Nun ni kita hazafkan dia, kita tinggalkan ya sahaja. So dia jadi mudarrisai. Okey, baik, faham? Okey, tak apa. Tuan-tuan kalau tak faham, macam saya cakap, tinggalkan je dulu. Move forward. Dan tengok balik. Tak faham lagi, tengok balik pengulangan. Sebab kata Ustaz Abdullah, ulang. Kalau tak faham juga, buka buku rujukan yang lain. Okey. Jadi tak ada masalah. Sebab tu kelebihan kita record ni, kita boleh nampak, kita boleh faham, kita boleh ulang dan sebagainya. Okey. Jadi kita pergi yang seterusnya, iaitu isim jamak. Isim jamak. Okey. Sebagai pengenalan, saya nak cerita isim jamak ada 3. Iaitu yang pertama sekali kita kata jamak muzakkar salim. Okey. Kemudian yang kedua kita ada jamak muannas salim, dan yang ketiga kita ada jamak taksir. Okey, tapi kita pergi yang pertama dulu, iaitu jamak muzakkar salim. Apa itu jamak muzakkar salim? Okey, jamak muzakkar salim ni adalah macam saya cakap tadi, isim jamak adalah yang 3 ataupun lebih. Okey, formula isim jamak muzakkar salim ni sangat mudah, iaitu kita hanya perlu tambahkan waw nun di depan. Di depan apa? Di depan mufrad dia. Ataupun kita tambah ini bila dia dalam keadaan marfu'. Kalau dalam keadaan majrur, kita tambahkan, okey, kita tambahkan apa tuan-tuan? Kita tambahkan ya nun. Ya nun, tapi akhir dia tak jadi macam, akhir dia tak baris bawah macam musanna tadi. Dia akan jadi baris atas. Macam waw nun, dia akan jadi baris atas juga. Okey, tak apa, kita tengok contoh, jangan risau. Okey, yang ini kita kata dia sebagai, marfu'. Okey, yang ini kita kata dia sebagai mansub ataupun majrur lah. Okey, mansub dan majrur. Marfu', mansub, majrur. Okey, baik. Contoh, saya nak bagi satu contoh. Apa contoh tuan-tuan nak buat? Hadara, saya bagi contoh samalah supaya kita tak pening kepala.
hadara al-mudarrisu. Al-mudarrisuna. Ni nun hadara al-mudarrisuna, telah hadir para guru. Telah hadir, telah datang para guru. Jadi tuan-tuan tengok kat sini, dia waw nun. Waw nun kat situ. Dia dalam keadaan marfu'. Macam mana kalau kita nak kata dia keadaan mansub ataupun majrur? Okay, kita bagi contoh. Okay, contoh yang saya ada ni, kita boleh kata innallaha, okay, innallaha yuhibbul muhsinin. Okay, muhsinin ni muhsinina. Muhsinina. Okay, muhsinin ni asal dia daripada muhsinuna. Al-muhsinuna, dia waw nun. Tapi bila kita jadikan dia mansub dengan majrur, sebab apa? Sebab dalam keadaan ni dia adalah maf'ulun bih, dia akan menjadi ya nun. Dia akan menjadi ya nun macam kat sinilah. So asal dia adalah al-muhsinun. Okey, jadi tuan-tuan boleh nampak mudah je. Iaitu kalau jamak muzakkar salim, bila dia keadaan marfu' dia akan jadi macam ini. Bila dia keadaan mansub majrur, dia akan jadi ya nun. Okey. Jadi tuan-tuan perhatikan baris dia, jangan confuse, terutama yang ini. Jangan confuse, jangan kata sama macam musanna. Sebab musanna dia bukan ya nun baris, nun dia tu bukan baris atas. Nun dia tu di baris bawah. Okey? Baik. Okey. Sekarang ni saya nak cerita dengan tuan-tuan. Semua isim boleh kita buat ke jadi muzakkar salim? Ini biasa orang tanyalah. Tertanya-tanya kan. Okey, sebenarnya tak semua isim kita boleh buat jadi muzakkar salim. Okey, sebab apa? Sebab hanya ada isim tertentu sahaja yang kita boleh buat untuk jadi muzakkar salim. Okey, contoh yang pertama, apabila kita menceritakan tentang isim alam. Okey, isim alam ni apa? Isim alam, isim yang saya cakap nama tu lah. Okey, untuk isim alam, syarat nak jadikan dia jamak muzakkar salim, yang pertama sekali, tuan-tuan salin ya, dia mesti muzakkar. Okay, itu pertamalah, wajib lah. Kemudian yang kedua, dia mesti berakal. Okay. Yang ketiga, dia tidak diakhiri dengan ta. Okay, ta marbutah. Okay. Ataupun yang keempat, dia tidak murakkab. Murakkab ni maksudnya dia tidak tersusun daripada dua kata. Macam New York dan sebagainya. Yang perkataan yang ni. Yang dua kata yang jadi dua susun daripada dua kata yang menjadi satu perkataan. Okey. Jadi tapi tak apa, itu kalau tuan-tuan pening tak apa. Okey. Kita buat contoh mudah aja. Okey, contoh dia yang pertama sekali untuk isim alam ismul alam. Okey. Contoh dia yang paling mudah sekali macam Aliyun. Aliyun. Dia nama orang, Ali lah. Macam mana kalau kita nak kata Ali yang ramai, kita boleh kata dia sebagai Aliyuna. Aliyuna. Okey. Sama juga macam kalau kita nak kata Muhammadun. Muhammadun. Kita boleh kata dia Muhammaduna. Muhammaduna. Jangan Muhammaduni pula. Muhammaduna. Kalau kita nak kata dia mansub dengan majrur, dia akan jadi Muhammadina. Muhammadina. Okey. Okey. Jadi sebab itulah kita kata dia bila kenapa saya cakap isim alam ni, sebab ada isim yang kita tak boleh buat dia jadi jamak muzakkar salim. Macam contoh dia macam Hamzah. Hamzah Muawiyah. Akhir dia tu dia ada, kan saya cerita tadi dia ada 4 syarat. Yang pertama sekali dia mesti muzakkar, yang kedua dia berakal, tidak diakhiri dengan ta marbutah, dan yang keempat bukan murakkab. Kalau muzakkar dia mesti muzakkar. Okey, contoh macam Zainab. Zainab kita tak boleh buat Zainabuna. Tak boleh nak kata dia tu sebab Zainab adalah perkataan dia muannas. Sama juga macam Hamzah.
Hamzah, kita tak boleh nak kata dia Hamzatuna. Sebab apa? Sebab dia huruf akhir dia tu adalah ta marbutah. Jadi bila ta marbutah, dia bukan layak untuk nak jadikan muzakkar salim. Sebab tu nama dia muzakkar salim. Muzakkar salim dia tidak boleh akhir dia tu dia sempurna, jamak yang sempurna. Okey. Baik. Okey, yang kedua, kita nak pakai untuk apa? Yang kedua untuk kita kata sebagai sifat. Ini yang isim-isim yang kita boleh convertkan dia jadi muzakkar salim. Okey, macam saya cakap tak semua boleh. Okey, contoh saya bagi macam mukhlisun. Mukhlisun. Asal dia daripada khalasa yakhlusu. Mukhlisun. Macam ni kalau kita nak convertkan dia jadi muzakkar salim, dia akan jadi mukhlisuna. Orang-orang yang ikhlas. Okey. Sama juga kalau saya nak kata naimun. Dia akan jadi naimuna. Dia akan jadi naimuna. Okey? Baik. So tambah. Tuan-tuan tengok balik di sini. Tambahkan waw nun. Formula yang mudah. Kalau nak jadikan dia majrur ataupun mansub, kita hanya tambahkan ya nun. Tambahkan ya nun. Ni saya nak bagi faham ni. Tambahkan ya nun, iaitu dia jadi macam mana? Aliyina, Muhammadina, mukhlisina, naimina. Okey, tuan-tuan fahamkan betul-betul. Okey. Contoh lagi satu. Muslimuna. Okey. Muslimun. Dia akan jadi muslimuna. Kalau kita nak kata dia muannas muzakkar ni secara mansub majrur, kita kata dia sebagai ya nun muslimina. Okey? Baik, faham? Okey. Ini satu lagi. Ini asas. Ini asas. Okey. Sekarang ni macam mana? Okey, persoalan yang menarik ni. Macam mana kalau saya nak jadikan dia dalam bentuk kalau kita jumpa keadaan kes maksul, mangkus dan mamdud. Menarik kan tuan-tuan kan? Okey. Maksul, mangkus, mamdud. Kita ambil contoh. Pertama kita mulakan dengan maksul lah. Kita biasa mulakan dengan maksul. Okey, contoh dia perkataan Mustafa. Okey, Mustafa. Mustafa ni yang terpilih kan? Siapa Mustafa? Al-Mustafa iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kita. Okey, Mustafa adalah jamak isim maksur. Okey, dia adalah maksur. Okey. Jadi macam mana kalau kita nak buat dia jadi muzakkar salim? Boleh. Dia cukup syarat untuk jadikan muzakkar salim. Sebab apa? Dia muzakkar yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, dia tidak dia berakal, orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, dia tidak diakhiri dengan ta marbutah, kan? Yang macam saya cerita tadi tu. Dan yang keempat, dia bukan merakab. Dia bukan merakab ni maksudnya dia bukan daripada dua perkataan yang menjadi satu. Macam New York, macam Sibawe dan sebagainya. Okey. Jadi sekarang ni bila kita nak cerita Mustafa ni, konsep yang sama, kita akan tambah waw nun. Tu saya cakap tuan-tuan, dia mudah saja. Cuma kita kadang-kadang tu kita yang mengelirukan. Kita sendiri yang buat dia jadi susah sebenarnya. Jadi bila dia dalam keadaan macam ni, mustafauna. Mustafauna. Nampak tak? Dia tambah waw nun sahaja di belakang. Okey. Tapi untuk kalau nak jadikan dia majrur ataupun mansub, dia akan ada lain sikit lah.
tak adalah lain pun. Sebenarnya kita hazafkan dia punya ya tu jugalah. Okey, dia akan jadi dia akan jadi mustafina. Mustafina. Okey. Konsep yang sama, kalau untuk marfu' dia akan tambah waw nun, untuk mansub majrur dia akan tambah ya nun. Okey. Tapi tuan-tuan boleh nampak tak beza dia apa? Apa yang perubahan dia? Perubahan dia adalah ya ni dia dihazafkan. So dia akan jadi tambah waw nun tambah alif ya nun. Ya nun. Okey, dengan dihazafkan ya. Okey. Okey. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, kalau saya nak kata dia adalah kalau isim maqsur, isim mangkus. Isim mangkus ni saya ambil contoh yang sama juga, al-muhami peguam. Macam mana saya nak convertkan dia jadi jamak muzakkar salim? Dia akan jadi al-muhamuna. Dia akan jadi ada waw nun, dan macam biasa ya tu pun dihazafkan. Okey, sama juga dia ikut contoh macam maqsur. Okey, ni mangkus. Okey. Kemudian untuk masuk dengan majrur, dia akan sama juga konsep yang atas, al-muhamina. Al-muhamina, iaitu para peguam. Okey. Jadi konsep yang sama, dia hazafkan ya ni. Okey. Kemudian dia tambah dekat sini, dia tambah waw nun, kemudian dia tambah kat sini ya nun. Mudah, betul? Hazafkan ya, tambah waw nun, tambah ya nun. Selesai. Okey. Yang ketiga, contoh saya nak bagi tahu, kalau kita nak kata untuk isim mamdud, isim mamdud selalu kita confuse ni kan. Saya bagi contoh tiga-tiga sekali lah. Mamdud, macam mana nak buat mamdud? Silap, sorry. Okey. Isim mamdud, contoh saya nak ambil rafa'u. Okey, macam mana saya nak kata dia muzakkar salim? Dia akan jadi rafa'una. Rafa'una. Okey. Rafa'una. Okey. Maaf tuan-tuan. Okey. Untuk dia punya jamak, untuk dia punya ni sama juga, dia akan jadi rafa'ina. Ina. Okey. Rafa'ina. Okey. Ini untuk mamdud. Okey. Jadi yang ini dia tambah alif waw nun dengan dia tambah ya nun. Okey. So ini kita clarify balik, ini adalah keadaan marfu'. Yang ini keadaan dia mansub dan majrur. Majrur. Okey. Baik, boleh faham Okey. Kita jangan buang masa. Kita pergi pada bab seterusnya, iaitu kalau dia jadi mudhafun ilaih. Macam ni kita nak buat. Okey, kita pakai contoh yang sama juga macam tadi. Katakanlah telah datang para guru-guru bahasa Arab. Kita kata hadara mudarrisuna. Kalau kita nak katalah telah datang para guru-guru, mudarrisuna. Okey. Tapi kalau kita nak kata, macam mana kita nak kata telah datang para guru-guru bahasa, al-lughat?
Lughatil Arabiyyah, guru bahasa Arab. Macam ni kalau kita nak kata. Okey, jadi kita akan hazafkan dia. Kita akan hazafkan menjadi seperti berikut. Menjadi seperti berikut. Hadara mudarrisul lughatil arabiyyah. Dia akan tinggalkan waw sahaja. Ini kalau dia bergabung, dia menjadi mudhafun ilaih lah. Okey, boleh faham okey. Jadi saya rasa sini untuk muzakkar salim. Okey. Kemudian kita jangan buang masa, kita pergi yang kedua iaitu jamak muannas salim. Okey. Jamak muannas salim ni apa tuan-tuan? Jamak muannas salim ni adalah untuk perempuan. Okey, ianya dibentuk dengan kita tambahkan alif ta. Alif ta. Alif ta. So dia akan jadi macam ni. Ataupun kalau dia ini kalau dia nakirah lah. Kalau nakirah dia akan jadi macam ni. Kalau dia makrifat dia akan jadi alif ta sahajalah. Okey. Kalau dia mansub ataupun dia majrur dia akan jadi okey. Dan macam ni. Okey, tak apa. Jangan pening tuan-tuan. Ni saya bagi tahu awal the teori lah kan. Okey, macam jamak muzakkar salim juga, apa syarat-syarat untuk kita nak kata dia boleh jadi jamak muannas salim? Yang pertama sekali macam tadi juga, dia mesti dia tak macam jamak muzakkar salim dia punya syarat dia. Syarat jamak muzakkar salim dia agak ketat sedikit. Tapi jamak muannas salim ni dia agak luas sikit. Jadi kita boleh kata kita boleh ada yang kalimah yang kita boleh jadikan dia jamak muannas salim. Okey. Contoh dia kalau saya nak kata engineer, engineer wanita, muhandisatun. Muhandisatun. Syarat dia yang pertama sekali dia mesti ada ta marbutah. Untuk kita nak tukarkan dia menjadi jamak muannas salim. Kita tak boleh kalau tak ada ta marbutah kita itu syarat dia pertama sekali dia mesti jadi jamak muannas salim. Okey, tapi nanti lepas ni saya akan cerita dengan tuan-tuan ada yang bukan tak ada jamak muannas salim, tak ada ta marbutah pun kita boleh jadikan dia jamak muannas salim. Sebab tu saya cakap jamak muannas salim dia tak berapa strict macam jamak muzakkar salim. Okey, dia akan jadi muhandisatun. Muhandisatun. Okey. Ini untuk marfu'. Kalau untuk majrur macam mana tuan-tuan? Untuk majrur dia akan jadi untuk mansub dan majrur dia akan jadi muhandisatin. Muhandisatin. Dia akan jadi tin bawah dia. Yang ini untuk marfu', yang inilah. Ini bila kita cakap tentang ini marfu'. Okey, dia akan ada macam ni. Tapi kalau orang tanya kita i'rab dia, adakah i'rab dia kerana dhammah? Tak, i'rab dia bukan kerana dhammah. I'rab dia adalah dia alif ta, iaitu itu adalah i'rab ta marbutah dia. Minta maaf. Saya minta maaf banyak. Ya, betul. I'rab untuk marfu' dia adalah dhammah. Okey, dia bukan alif ta. Minta maaf. Saya minta maaf tuan-tuan. Padamkan apa yang saya cakap tadi. Okey. Yang kedua, muhandisatin ni kalau dia dalam keadaan dia mansub ataupun dia majrur. Okey. Walaupun dia mansub ataupun dia majrur, dia akan baris bawah. Dia akan kasrah juga. Dia tak akan jadi muhandisatan. Tak ada istilah tu, muhandisatan. Okey. Apa lagi contoh? Saya suka bagi contoh. Mudah. Supaya tuan-tuan nampak kan. Tilmizatun. Tilmizatun iaitu pelajar perempuan. Kita boleh kata dia jadi tilmizatun. Ataupun kita boleh kata dia jadi
tilmizatin. Tilmizatin. Sama juga dia marfu'. Yang ini untuk keadaan marfu', yang ini untuk keadaan mansub dan juga majrur. Okey, baik. Tuan-tuan boleh faham kat situ ya? Okey. Sekarang ni, apa contoh isim yang kita boleh buat jadi jamak muannas salim ni, tuan-tuan? Okey. So, contoh yang kita boleh buat jadi jamak muannas salim ni macam jamak muzakkar salim juga. Yang pertama sekali isim alam. Contoh isim alam untuk jamak untuk muannas macam Zainab. Zainab. Okey. Kita boleh jadikan dia sebagai Zainabat. Zainab yang ramai lah. Zainabatu. Kita boleh jadikan dia sebagai dia punya apa orang kata tu, jamak muannas salim. Kemudian Maryamu kita boleh jadi Maryamat. Murdi'un, ini contoh saya bagi tadi. Murdi'un iaitu perempuan yang menyusu, wanita yang menyusu. Kita boleh kata dia murdi'atun. Okey, boleh faham? Okey. Tapi ada juga yang isim yang kita ini saya cerita sikitlah, tambahan lah kan. Macam contoh dia macam imra'atun. Tuan-tuan rasa imra'atun ni apa? Imra'atun ni apa, tuan-tuan? Imra'atun ni wanita. Okey. Adakah jamak dia akan jadi imra'atun? Adakah jamak dia akan jadi ni? Sebenarnya dia tak akan boleh jadi jamak ini. Dia hanya boleh, dia akan jadi sesuatu yang lain, iaitu dia akan jadi nisaun. Ini tambahan lah. Ini fakta tambahan. Selit sikit lah kan. Kalau tidak kan boring juga kan. Kita nak fokus ni kan. Ini selit-selit sikit. Okey. Okey. Kemudian banyak lagi sebenarnya contoh-contoh lain, tapi saya tak nak pening-peningkan tuan-tuan dengan ni. Cuma setiap daripada apa yang ada tamah butah kita boleh jadikan dia apa nama tu, jamak muannas salim. Kecuali certain isim lah, macam tadi saya cerita Muawiyah. Tak bolehlah kita nak kata Muawiyah tu lelaki. Tak bolehlah kita nak jamak muannas salim ke dia. Tak bolehlah kita nak kata dia Muawiyatun, alif ta pula kan. Sebab dia lelaki. Okey. Sekarang ni saya nak bincangkan satu lagi. Ini saya suka bila bincang tentang bab apa nama tu, maksur. Maksur. Okey. Kita nak tengok dari segi macam mana kita nak tukarkan jamak muannas salim ni untuk isim maksur. Okey, contoh macam asa, tongkat kan. Asa ialah tongkat. Macam mana saya nak tukarkan asa kepada isim maksud jamak muannas salim? Dia akan jadi asawatun. Asawatun. Iaitu alif ni, kalau tuan-tuan tengok, alif ni ditukar menjadi waw. Itu dia convert kan. Yang ini kita kata dia sebagai maksur. Okey, maksur. Okey. Kemudian contoh kedua, kalau macam mana kalau untuk yang macam hudan. Hudan kita nak jadikan dia isim maksur, kita boleh jadi hudayat. Saya tulis kat sini lah, hudan. Kita nak jadikan dia isim maksur, kita jadikan dia sebagai hudayat. Hudayatun. Okey. Ini isim maksur. Macam mana kalau isim mamdud pula? Mangkus pula. Isim mangkus pun sama juga. Isim mangkus pun sama juga. Okey, jap saya fikir apa contoh yang sesuai isim maksur. Saya tak ada idea pula setakat ni.
Isim maksur. Okey, tak apa. Okey, isim maksul macam ajari. Ajari iaitu mengalir. Dia adalah sifat kan. Jadi kalau kita nak tukarkan dia, kita boleh jadikan dia sebagai ajariyatu. Ajariyatu. Okey, ajariyatu. Dia jadi kalau kita nak kata tanpa tanwin, dia jadi jarid, jariyatun. Okey, boleh. Okey, tapi tak apa, jangan pening-pening. Kita tengok contoh untuk mamdud pula. Mamdud lagi senang. Mamdud macam kita kata insya'un. Insya'un, kita boleh jadikan dia sebagai insya'atun. Insya'atun. Dia boleh jadi insya'atun, iaitu ciptaan kan, maksud dia kan. Okey, ataupun sahra'un, padang sahara, kita boleh jadi sahrawatun. Okey, dan sebagainya. Banyak lagi lah. Okey, ini satu lagi tuan-tuan. Satu lagi, ini yang menarik ni. Baru saya nampak contoh ni kan. Okey, macam mana asal perkataan samawat? Daripada apa? Daripada samaun. Okey, ini adalah sebahagian daripada isim mamdud. Okey, dia samaun, dia adalah isim mamdud, kemudian dia menjadi asal dia sama. Bila dia tukar sama atun sebenarnya, asal dia sama atun, tapi lepas dia jadi hamzah ni, dia akan berkonvert dia jadi waw. Macam contoh kat depan tadi saya tunjukkan, sama watun. Itu asalnya perkataan sama watun. Hamzah ni dia menjadi waw. Maksudnya hamzah dia bertukar menjadi waw. So dapatlah samawatun. Itu sebuah sedikit faedah-faedah yang tuan-tuan boleh dapat lah daripada perkongsian saya ni kan. Okey, baik, boleh faham kat situ tuan-tuan? Okey, jangan pening-pening lah tuan-tuan. Kalau tak faham boleh tengok balik contoh-contoh tadi tu. Okey, sekarang ni saya nak pergi kepada satu lagi contoh yang bahagian di akhir, iaitu isim jamak. Isim jamak yang ketiga iaitu jamak taksir. Apa itu jamak taksir tuan-tuan? Okay, jamak taksir ni lah yang biasa orang cakap pening, susah nak faham. Apa benda lah ni, ya Allah, tak ingat lah, tak itulah, tak inilah. Terang saya cakap, tak perlu pun nak hafal semua. Sebab apa? Sebab sebahagian besar bentuk dia, dia ada formula. Ulama ada buat formula dia. Tapi formula-formula yang dipakai dalam jamak taksir ni, semuanya kebanyakannya adalah bersifat sama'i je sebenarnya. Tuan-tuan tak perlu pun ingat formula tu. Cumanya dibuat oleh ulama untuk memudahkan kita. Tapi kalau kita banyak membaca Al-Quran ke ataupun bahan bacaan bahasa Arab yang lain, kita akan boleh dapat dia punya words dia tu. Jadi tak perlu pening-pening, tak perlu susah. Taksir ini asal dia daripada kasara, iaitu pecah. Sebab tu jamak taksir ni kalau kata literal dia jamak pecahan, broken. Kalau in English kita panggil broken plural kan. Kita pecahan dia. Jadi dia kebanyakan sebahagian besar bentuk dia adalah bersifat sama'i ataupun kebiasaan. Okey, contoh dia. Contoh dia saya bagi satu contoh macam suratun. Okey, jamak dia akan jadi suwarun. Okey, ataupun kita kata maidanun. Maidan ni macam padang lah, bukan padang, apa panggil, medan. Mayadinun. Ini sebagai contoh dia. Mayadinu. Ini sebahagian contoh dia. Okey.
Tapi apa yang saya nak cerita kat sini, dalam jamak taksir ni sebenarnya ada dua pecahan, okey, yang penting, iaitu yang pertama sekali dia panggil jam'ul qillah. Jam'ul qillah, yang kedua kita kata dia sebagai jam'ul kathrah. Jam'ul kathrah. Apa dua ni tuan-tuan? Jam'ul qillah dengan jam'ul kasrah ni. Allah, peningnya kepala. Tak habis lagi pening tadi, dah pening ni pula. Allah. Okey. Jam'ul qillah ni adalah bilangan, dia panggil jamak yang sedikit. Qillah ni maksudnya sedikit. Okey. Jamak yang sedikit. Kalau ikut ulama kata 3 sampai ke 10 sahaja jam'ul qillah. Kalau ikut definisi para ulama lah. Kemudian jam'ul kasrah ni adalah 3 sampai infinity, tak kisahlah berapa pun. Okey, tuan-tuan tanya saya, perlu ke nak tahu jamak qillah ni ke jamak kasrah ni? Saya cakap tak tahulah, saya rasa setakat ni pengalaman saya tak perlu pun nak tahu sangat. Ini adalah kategori ataupun pengkelasan yang dibuat oleh para ulama. Jadi tak perlu pun sebenarnya nak tahu in detail, nak tahu sangat al-kasrah ke al-qillah ke, tak perlu. Okey, tapi apa yang kita perlu faham, kita perlu familiar dengan term-term dia ni. Okey. Apa itu jamak qillah ni? Contoh dia. Contoh dia mudah. Dia ada 4 wazan. Kalau ikut dalam buku, tuan-tuan boleh tengok, dia ada 4 wazan. Wazan-wazan dia, contoh dia macam nafsun. Nafsun. Dia akan jadi anfusun. Anfusukum kan, tuan-tuan biasa jumpa dalam Quran, anfusun, iaitu jiwa-jiwa. Ainun, dia akan jadi a'yunun. Ini yang formula pertama. Ini yang formula pertama, iaitu daripada bentuk dia af'ulun, daripada bunyi bentuk dia af'ulun. Okey. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua macam saifun. Saifun iaitu pedang. Dia akan jadi asyafun. Asyafun. Iaitu daripada bentuk mana? Daripada bentuk af'alun. Okey. Dan seterusnya, saya pun nak terang pun, bentuk dia pun banyak sangat, terlalu banyak. Okey, amudun. Amudun, dia akan jadi a'midatun. 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 Okey. Yang ini apa tuan-tuan? Yang ini semua ni, yang tuan-tuan tengok ni banyak-banyak ni, ini adalah dipanggil, kita kata dia bentuk-bentuk jamak qillah. Tapi tak perlulah saya cakap, saya kata tak perlulah nak ingat sangat jamak qillah ni bentuk dia apa. Yang ni tak perlulah saya nak kata perlu ingatlah, tak perlu pun. Yang perlu ingat setiap satu ni apa benda, nafsun, anfusun. Ini tuan-tuan boleh dapat melalui kebiasaan kita membaca. Kalau kita jumpa biasa baca Quran, baca bahan bacaan, dan kita akan dapat. Okey. Yang terakhir ni yang saya nak bincangkan ni adalah jam'ul kathrah. Jam'ul kathrah. Jam'ul kathrah ni dia bawah jamak taksir. Jadi dia adalah yang kalau ikutkan 3 sampai infinity. 3 sampai infinity. Tak kisah berapa ramai pun. Okey. Contoh dia macam talibun. Talibun. Dia akan jadi talabatun. Okey, ini saya nak cerita kat tuan-tuan. Jangan kata talabatun ni muannas pula. Sebab dia bukan muannas walaupun dia ada tambah mutah. Dia adalah salah satu bentuk wazan daripada fi'il. Wazan daripada wazan daripada jamak taksir. Macam syarifun, dia jadi syurafa. Qadin. Qadin, satu lagi qadin, dia jadi qudatun.
Qudatun. Qudatun. Macam dia macam banyak ni saya nak tulis ni. Tak tertulis tuan-tuan. Katibun, penulis. Dia boleh jadi kutabun, iaitu para penulis. Qawiyun. Banyak ni ya Allah. Qawiyun. Dia boleh jadi aqwiya. Aqwiya'u dan sebagainya. Ahmar humrun, akhdar khudrun, asfar sufrun. Ini untuk color kan, warna-warna. A'ma umyun, abkamu bukmun dan sebagainya. Banyak, sangat banyak. Jadi cadangan saya apa tuan-tuan? Cadangan saya, tuan-tuan boleh cuba cari kamus. Ada satu kamus ni, kamus yang membincangkan tentang jamak taksir. Tuan-tuan boleh tengok dekat situ kamus tu. Jadi dia ada listkan jamak-jamak taksir. Ataupun macam saya cakap tadi, kalau tuan-tuan tak perlu memberatkan diri tuan-tuan dengan nak kena hafal setiap satu ni, tuan-tuan hanya perlu banyakkan pembacaan. Dari situ tuan-tuan akan faham jamak taksir ni macam mana lah. Okey. Jadi orang kata apa, tak perlu nak pening-pening dengan kategori word ni. Sebagaimana bahasa Arab ni sebagaimana agama Islam tu lah, ianya mudah. Kita terpulang pada kita macam mana kita nak memudahkannya. Kalau kita pening-pening sangat dengan benda-benda yang remeh-temeh ni, benda-benda yang kecil ni, kita tak akan dapat dia punya gist dia ataupun dia punya core dia tu, teras dia tu. Okey, yang penting kita faham fundamental dia, asas dia, dan kita boleh faham gambaran yang lebih luas. Okey. Jadi saya summariskan baliklah apa yang kita tengok tadi tu, iaitu yang pertama sekali, kita dah isim jamak, kita dah belajar tentang jamak muzakkar salim, macam mana dia terbentuk. Okey. Jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak muzakkar salim mudah saja, sama ada dia waw nun ataupun dia ya nun. Untuk jamak muannas salim, sama ada dia alif ta bagi atas ataupun alif ta bagi bawah. Okey. Alif ta bagi bawah. Ini okey. Untuk jamak taksir tiada untuk jamak taksir ini adalah, saya boleh kata, sama'i. Sama'i ni ataupun kebiasaan. Kebiasaan yang kita dengar. Okey, itu sajalah. Jadi tuan-tuan, macam saya cakap tadi, saya cadangkan tuan-tuan boleh cari kamus, dapatkan kamus bahasa Arab, kamus jamak taksir yang lengkap, ada cerita macam mana perubahan jamak, sama ada dia boleh jadi jamak muzakkar salim ataupun dia tak ada jamak muzakkar salim, dia terus pergi kepada jamak taksir. Okey, baik. Jadi sebarang komen apa-apa, cadangan, tuan-tuan boleh komen dan sampaikan kat saya lah. Okey, insya-Allah, ataupun boleh komen di bawah, ataupun ada penambahbaikan ke, mungkin tersilap fakta ke apa ke, tuan-tuan boleh komen kepada saya. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.